Video tazkirah ini dibawakan oleh Pusat Pendidikan Al-Itqan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Mubarak artinya yang penuh keberkatan. Berarti sepanjang Ramadan bermula pada awal Ramadan, iaitu masuknya maghrib dikira satu Ramadan sampailah ke waktu subuh di pagi raya. Itu batas Ramadan. Jadi sepanjang itu setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan Allah SWT. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita akan sentuh tentang pentingnya kita bersahur. Sahur, sebagaimana yang kita sedia maklum, bahawa kita makan atau kita mengisi perut kita dengan sesuatu untuk kita berpuasa pada hari berikut. Jadi ulama telah sepakat tentang sahur ini hukumnya sunnah. Jadi bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dituntut. Nabi bersabda, "Man arada an yasuma fal yatasahhar bi syai'in." Barang siapa yang hendak berpuasa, maka hendaklah dia bersahur dengan sesuatu. Maksudnya apa saja, yang penting sahur. Dari Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah kalian kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, fadlu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklahu as-sahur, iaitu perbezaan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah sahur. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa sahur ini ataupun puasa ini bukan syariat Nabi SAW. Maksudnya bukan syariat yang baru. Sebelum syariat Nabi SAW telah ada tentang puasa ini. Sebab itu puasanya ahli kitab, mereka tidak sahur. Tapi bezanya kaum muslimin adalah dengan sahur. Sebab itu banyak kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang memerintah kita agar sentiasa menyalahi orang-orang kafir. Apa saja? Termasuklah dalam pemakaian kita, dalam kebiasaan kita, menyalahi orang-orang kafir. Termasuklah sahur. Hadis lain juga untuk menguatkan tentang sangat dituntut kita bersahur. Nabi bersabda, hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Hasan, iaitu tasahharu walau bi jur'ah minal ma'. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Sampai tahap tak ada apa-apa, seteguk air pun memadai. Kerana pada sahur itu ada keberkatan. Dan ini yang perlu kita perhatikan sekali, iaitu di antara perkara yang perlu kita titik beratkan sepanjang Ramadan ini ialah kita mesti ada tamar di rumah kita. Mesti ada. Kerana Nabi mengatakan nikmat sahur, sebab baik sahur itu al-mu'min, sahur orang mukmin atau bagi mukmin itu apa dia? At-tamar. Tamar. Yang terbaik adalah tamar. Maksudnya bahawa boleh kita makan apa saja kita nak makan, tapi jangan kita abaikan walaupun sebiji tamar. Kerana sahur yang paling baik itulah tamar. Dan terakhir, ikhwati fillah azakumullah, Nabi bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-sahur akluhu barakah. Sahur itu makanannya akan berkahi. Wala tad'uh, jangan kalian tinggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum, walaupun salah seorang kalian meneguk jur'atan minal ma', seteguk air. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna ala mustahirin, bersalawat. Maksudnya apa dia? Memberi keberkatan, memberi kesejahteraan. Kepada siapa? Kepada orang yang bersahur. Ikhwati fillah azakumullah. Jadi marilah kita berusaha sepanjang Ramadan ini agar kita dapat melakukan ibadah dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan jangan kita abaikan sahur, kerana sahur itu merupakan keberkatan. Dan jika kita lemah, tidak ada tenaga kerana kita tidak sahur, maka alangkah ruginya kita. Dan kita tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga yang sahih. Nabi kata, halumma ilal ghada al-mubarak, marilah kita menuju kepada makanan yang berkah, yakni as-sahur, iaitu sahur. Mudah-mudahan ikhwati fillah azakumullah, sedikit renungan pada kali ini agar kita bersemangat untuk kita memulakan ibadah siam kita di bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Dan yang paling penting, jangan kita lupa bahawa sepanjang Ramadan ibadah kita akan dilipat gandakan. Maka banyaklah kita baca Al-Quran, banyak istighfar, dan banyak kita membaca Al-Quran. Berwakaflah bersama kami, Pusat Pendidikan Al-Itqan. Tambah saham anda di akhirat melalui pembelian wakaf tanah. Anda boleh menyalurkan wang wakaf anda ke nombor Bank Islam yang tertera. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah berwakaf bersama Pusat Pendidikan Al-Itqan. Semoga Allah mengganjari semua dengan saham di akhirat kelak.